So we come back again to our reality that we need to study about this topic about electrolysis. Okay, electrolysis adalah salah satu topik di mana topik ini adalah merupakan topik famous dan selalu keluar dalam SPM dan kamu kena jawab dan kamu kena mahir dalam topik ini. Kalau kamu tak mahir, nanti kamu bermulalah penembakan soalan dalam penembakan jawapan dalam soalan ini. So, untuk electrolysis, of course kamu kena tahu apa dia punya maksud. So, dia punya definition. So, electrolysis, as you can see, the word lysis here means dia pecahkan. So, dia nak pecahkan something. Something. So, apa yang dia nak pecahkan itu adalah sesuatu bahan. Okay, bahan yang dia perlu pecahkan. But in chemistry kita tak sebutkan dia pemecahan sesuatu bahan, tapi kita boleh katakan dia sebagai penguraian sesuatu bahan. Dan bahan yang kita akan uraikan namanya adalah elektrolit. Okey, nanti kita tengok apa itu elektrolit. Di mana elektrolit itu dia akan diuraikan kepada unsur juzuk. Unsur juzuknya menggunakan tenaga elektrik. Okey, perkataan di sini kamu akan jumpa perkataan yang baru which is electrolysis. Which is elektrolit. Dan elektrolitnya apa? Elektrolit ini sebenarnya sejenis larutan, sejenis bahan. Dia boleh jadi larutan ataupun benda-benda lain. Tapi usually dalam elektrolit kita boleh bahagikan dia kepada uh, kita boleh katakan dia adalah merupakan satu sebatian ionik. Okey, sebatian ionik ni dia boleh dalam keadaan okey. So bila alkali tu kita campurkan dengan air, which is dia membentuk larutan alkali, ataupun kita boleh katakan dia adalah sebatian ionik. Okey, dan ia di mana dia dalam bentuk leburan, kita leburkan, ataupun dia dalam bentuk aqueous. Aqueous tu maksudnya dia adalah larutan yang mengandungi ion. So di dalam tu dia ada ion. So itu yang kita panggil sebagai aqueous. Dan sama ada kita ambil asid kita campurkan dengan air. So seperti contoh HCl, larutan HCl. So contoh di sini larutan NaOH dan sebagainya yang boleh digunakan. Okey. So by definition of electrolysis, sebenarnya kamu nak pisahkan elektrolit. So let's say kalau saya ada elektrolit yang saya nak guna adalah CuCl2 ataupun cuprum 2 klorida, copper 2 chloride. So cuprum CuCl2 ini saya nak pisahkan dia, saya nak ceraikan dia. Dia akan bercerai ataupun kita boleh katakan terurai, di mana Cu ni akan jadi Cu2 plus dan Cl itu dia akan jadi Cl minus. Dan kedua-dua ini berpisah. Dia tak lagi menjadi molekul, instead of dia menjadi ion Cu2 plus dan juga ion Cl minus. Itulah yang dimaksudkan dengan elektrolisis dengan penggunaan tenaga elektrik. Okey, apa beza sel kimia dengan elektrolisis adalah dari segi perubahan tenaga. Kalau kamu tengok balik saya punya video yang lepas, sel kimia, perubahan tenaganya kita akan gunakan tenaga kimia. Any tindak balas kimia. Bila kita bila kita buat eksperimen sel TPU, tenaga kimia yang kita gunakan dia akan hasilkan tenaga elektrik, which is the galvanometer ataupun voltmeter itu akan bergerak menunjukkan bacaan volt. Okay. Meanwhile, untuk elektrolisis, kamu kena tahu bahawa elektrolisis kita akan gunakan tenaga elektrik untuk
memecahkan ataupun menguraikan elektrolit kita tu tadi. Jadi dia punya perubahan tenaga elektrik menjadi tenaga kimia, chemical energy. Okay, so next kita kena tahu, let's say, okay, contoh soalan. Saya cuma dedahkan kepada kamu tips dahulu. Okay, tips dahulu nak jawab soalan-soalan ni. Okay, on the next video saya akan tunjukkan macam mana contoh-contoh soalan dan macam mana nak selesaikan dia. Okay, tips SPM, electrolysis. Okey, yang pertama, saya akan ulang ni banyak-banyak kali dan kamu akan lelah bila dengar ni. Okey, yang pertama, kamu kena tanda dahulu. Okey, tanda mana satu positif, negatif, mana satu yang anode dan cathode. Kamu kena always tahu mana satu yang positif terminal, mana satu yang negatif terminal, mana satu yang anode terminal dan mana satu yang cathode terminal. Okay, so macam mana nak determine which is cathode, which is anode? So kita akan tengok dia punya bateri. Okay, dalam sel kimia digunakan galvanometer kan? So dia gunakan G. Okay, kalau kamu perasan, ataupun dia boleh gunakan V. Okay, itu sel kimia. Okay, lupakan sel kimia sekejap tapi kamu kena ingatlah. Okay, kamu tengok untuk elektrolisis. Dalam elektrolisis kita akan gunakan bateri ataupun lebih to be spesifik kita akan gunakan sel kering. Okay, sel kering ini kalau kamu perasan ada satu panjang, ada satu pendek. Panjang, pendek, panjang, pendek. Okay, biasanya nak tahu positif dan negatif, kita akan tengok yang pendek, this one, yang pendek kita selalu ejek dia contot kan selalunya. So pendek. So contot stands for dia bermula dari K, so dia adalah cathode. So since dia adalah cathode, okay. So kalau dia pendek, dia adalah negative terminal. Meanwhile, the other one is just besar sahaja. Okay, kalau satu cathode, this one would be anode, which is positive terminal. Okay, dalam sel kimia juga saya ada belajarkan kamu dengan anode kan. Okay, dalam sel elektrolisis kita tak guna anode. Instead of kita guna, okay, kalau dia adalah pendek, sel kering dia adalah pendek, dia adalah cathode. So kalau dia cathode stand for K. So K is cathode, which is negative terminal. Okay, jangan keliru. Dia tak sama macam sel kimia. Okey. Bila kamu dah tanda positif, negatif, anode ataupun cathode, okey, kamu kena tahu macam mana nak listkan ion. Sebab step yang kedua, kamu kena list semua ion yang ada di dalam larutan. Okay, for example, give me a time first. Okay, anggaplah ni macam bikar. Okay, this is your bikar. Okay, contoh yang saya boleh beri, okay, so saya bagi kamu any kind of solution.
Solution bila kamu nak lukis solution dalam bikar, kamu kena lukis ni dot ni. Kalau kamu tak lukis itu maksudnya itu bukan solution. Okay. So di dalam solution ini, okay, let's say saya gunakan larutan apa ya? Larutan kuprum 2 klorida. Saya gunakan CuCl2 tu tadi. Okey. Ataupun saya akan tulis di sini kuprum 2 klorida. Okey. So macam mana nak list ion? Okay. Yang pertama CuCl itu tadi. Okay, CuCl yang saya tulis ini tadi. Okay, kita akan pisahkan dia. So pisahkan dia di sini. So yang pertama, so kita akan ada Cu2 plus dan kita akan ada Cl minus. Okey. Seterusnya ada dua lagi ion yang kamu kena ada dua lagi jenis ion yang kamu kena list, which is sebab dia adalah dalam keadaan larutan. Okey, any larutan dia merujuk kepada air. So dia ada air. Maksudnya kuprum klorida ini dia dah tambah siap-siap dengan air. So air ini dia juga akan memainkan peranan dalam electrolysis. So which is kalau H2O kita nak pisahkan H2O, dia bukan H plus dengan O, which is salah. Sebab okay, sebab kenapa? Sebab kalau kamu perasan H di sini ada dua H. Jadi dia tak boleh kita nak pisahkan seperti biasa. Okay, jadi you need to remember kalau saya tanya ion di dalam H2O, ion yang ada di dalam H2O adalah H plus dan OH minus. So, saya akan susunkan ikut positif, ikut negatif macam tu. Okay, di mana kalau kita kata this one adalah kita punya cation. Kalau dia adalah bercas positif, dia adalah cation. Manakala kalau dia bercas negatif, dia adalah anion. Okay, saya harap sampai situ semua clear. So usually kalau dia adalah larutan, okay, larutan kita ada kita ada H2O, which is dia akan berpecah jadi H plus dan OH minus. Tetapi kalaulah instead tu di dalam gambar rajah tu dia bagi leburan. Okay, kalau dia bagi leburan, contoh leburan PbNO3 NO3 tu. So, you punya ion yang wujud hanyalah Pb2 plus dan juga NO3 minus sahaja. Okey, kenapa kita tak masukkan H plus dengan OH minus? Sebab dia leburkan PbNO3 itu sahaja dalam keadaan leburan dan bukan larutan. Larutan only exist if it H plus dan OH minus. Okay, so kalau dia leburan, dia adalah Pb2 plus dan NO3 minus itu bergantung kepada apa bahan yang dia leburkan itu sahaja. Okay, so kalau dia kata, so that's why kamu kena baca soalan betul-betul lah. Larutan sama ada dia larutan ataupun leburan. Jangan jangan careless. Okay, jangan careless. Okay. Larutan, leburan. Okay, kalau dia kata leburan kita tak ada H plus ataupun OH minus. This one tiada. Only for larutan sahaja. Only for larutan ataupun solution. Okay, next one kamu kena tahu okay, the third step ion untuk dinyah cas. Okay, sebab kenapa dia dinyah cas? Okay, tujuan kita nak pilih salah satu ion. Okay, so kita tadi ada Cu2 plus, kita ada Cl minus, kita ada H plus, kita ada OH minus. Okay, di dalam sini dan di dalam sini. Okay, antara empat ion ni
kita kena pilih which one kita nak nyahcaskan. Saya nak buang tu plus ataupun saya nak buang plus, negatif dan negatif ini. Tapi dia mesti ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Okey. So, disebabkan dia kita nak dinyahcaskan dia, okey. So, one of it kita kena pilih. Kita kena pilih either nak pilih cuprum ataupun kita nak pilih hydrogen ataupun kita nak pilih Cl minus ataupun kita nak pilih OH minus. It is depends on its factor. Dan kalau kamu nak menyahcaskan ataupun discharge, okay, dia punya ion-ion ini, okay, so that's why kamu kena hafal siri elektrokimia. Electrochemistry series saya rasa dalam bahasa Inggeris. Okay, betulkan saya kalau saya silap. Okay, kamu kena tahu that one lah. Okay, so ion yang dinyahcas, okay, dia adalah berbeza. Untuk cation dan anion, dia adalah berbeza. Okay, so kita tengok dulu untuk untuk cation. So, kalau dia adalah cation, nak tahu dia adalah untuk dischargekan dia punya ion itu, kita kena tengok dia berada di bawah SEK. Okay, antara H plus dengan Cu2 plus, mana satu yang lebih bawah? So that's why kena hafal SEK, which is, okay, saya harap kamu dapat tangkap. Okay, kalau nak kalau kahwin nanti mesti ada zakat fitrah supaya perempuan hamil cukup aman. Okey. So, kalau kamu tengok di sini, okey, sebenarnya dia ada positif positif, Ca2 plus positif 2, Na plus, Mg2 plus, Al3 plus. Okey, ini dia punya casan ni kamu kena ingat. Okey, nak tak nak kamu kena ingat. Tapi jangan risau, insya-Allah kalau the next video saya akan terangkan macam mana nak hafal cas-cas ni dengan sangat mudah. Kalau kamu tengok tadi kita ada cuprum dengan hydrogen. So you highlight ada cuprum, ada hydrogen. Okay. Tetapi sekarang faktor dia kita kena pilih dia adalah di bawah SEK. Siapa yang di bawah siapa di antara Cu ataupun H plus yang berada lebih bawah? So of course lah Cu2 plus. Jadi Cu2 plus dipilih untuk dinyahcas. Okey, sampai situ. Macam tu ya. Okey. Manakala untuk anion, anion dia complicated sikit sebab dia sangat memilih. Tapi tak apa. Kita belajar sama-sama macam mana untuk anion. Okey, untuk anion yang pertama kamu kena tahu kepekatan jenis elektrod yang digunakan. Elektrod tu apa? Ingat balik elektrod. So, kalau kita ada bikar, kita akan celupkan dua elektrod. Okay, dan kita akan sambungkan dengan sel kering. Macam ni. So, this one is your electrode. Okay, electrode. Okay. So, elektrod tu lebih kepada macam logam. Okay, tapi tak semestinya logam. Kamu kena tahu jenis elektrod tu adakah dia logam ataupun bukan logam. Kamu kena tahu dulu. Dia bukan logam ke logam. Kalau dia adalah logam, pilih logam untuk dinyahcas. Maksudnya pilih elektron itu untuk kamu charge. Okay. So dia kalau di sini pilih logam kalau logam. Tapi kalau dia bukan logam, kamu kena tengok faktor yang kedua. Okey, di mana faktor yang kedua kamu tengok dia punya kepekatan.
So, kalau dia adalah pekat, dia ada CBI, which is ada Cl minus, Br minus, I minus. Kamu pilih CBI. Kalau dia pekat, ada CBI, kamu pilih CBI. Tapi kalau dia tak pekat ataupun dia cair, tak ada CBI, jangan pilih. Dia mesti pekat dahulu. Kalau kamu dapat cair tapi dia ada CBI, kamu nak pilih CBI? Betul ke salah? So jawapan dia salah. Kamu tak boleh. Dia mesti pekat di depan baru kamu boleh tengok dia ada CBI ke tak ada. Kalau tak ada, so kamu boleh determine ke faktor yang seterusnya. Dan faktor yang seterusnya, the only one, dia cair. Kalau dia tak ada CBI, kamu ada satu saja choice, which is your choice, kamu pilih OH untuk dinyahcas. OH minus dipilih untuk nyahcas. Sebab tadi kan kita ada Cl minus, kita ada OH minus. Okey, so Cl minus, okey, kita anggaplah larutan CuCl tu tadi dia adalah cair. So kan kita ada tadi larutan CuCl tu, kita anggap dia adalah cair. So disebabkan dia cair, dia ada CBI tapi dia cair. So kita kena pilih OH minus untuk dinyahcas. Okay, so rumus untuk ingat, kamu kena tulis dia punya persamaan setengah ion. So biasanya saya akan tulis macam ni. 4 orang hutan minum 2 air, 2 oren dan 4 apple. 4 OH minus menghasilkan 2 H2O plus 2 O plus 4 E minus. Okey, kamu kena ingat ini. Okey, so akronim saya dah bagi di situ. And that's all for untuk ion untuk dinya charge. Okey. So, saya harap sampai situ sahaja terlebih dahulu. Saya harap penjelasan tips ini sangat berkesan bagi kamu. Okay, on the next video kita akan jumpa lagi on how to solving and apply these tips on question. Alright, so that's all from me. Thank you and good luck.